Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini cikgu akan ajar bab 3 iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Baik, di bawah bab yang ketiga ni kita ada 4 subtopik penting. Yang pertama adalah kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Yang kedua, subtopik yang kedua ialah perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Subtopik yang ketiga, kita akan tengok pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu, dan subtopik yang keempat adalah pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk kelas hari ini, cikgu akan fokus kepada subtopik yang pertama saja, iaitu subtopik 3.1 kekayaan hasil bumi di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Baik, apa yang akan pelajar dapat selepas belajar subtopik 3.1 ini ialah pelajar boleh menjelaskan kekayaan hasil bumi di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Di mana pelajar boleh menjelaskan apakah kekayaan-kekayaan hasil bumi yang ada di negeri-negeri tersebut. Baik, negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang kaya dengan hasil bumi seperti biji timah dan emas. Ingat kaya dengan biji timah dan emas. Kekayaan hasil bumi ini ditadbir urus dengan baik sehingga menjadikan negeri tersebut makmur. Makmur maksudnya kaya. Baik, kekayaan dan kemakmuran ini telah menarik minat kuasa Aceh, Belanda dan British untuk menguasai negeri-negeri tersebut. Apabila negeri kita kaya, mulalah kuasa asing berminat untuk menguasai negara kita. Apa kuasa asing itu? 3, iaitu Aceh, Belanda dan British. Biji timah merupakan barangan dagangan yang penting di negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu lagi. Para pedagang daripada seluruh alam Melayu datang ke Pelabuhan Melaka untuk mendapatkan biji timah. Baik, seterusnya kita tengok pelombongan biji timah pada abad yang ke-15. Pada peringkat awal abad yang ke-15, pelombongan biji timah diusahakan oleh orang Melayu di lembah-lembah sungai. Orang Melayu melombong biji timah dengan menggunakan bagi kegunaan tempatan dan juga ada yang diperdagangkan. Bagaimana boleh orang Melayu melombong biji timah ini? Iaitu melalui pembesar Melayu. Di mana pembesar Melayu ini mereka memperolehi kawasan yang dinamakan sebagai kawasan pegangan ataupun kawasan pentadbiran yang diperolehi melalui surat tauliah daripada Sultan. Dan kawasan pelombongan ini menjadi punca pendapatan utama mereka selain daripada biji timah. Dan Sultan juga menerima bahagiannya daripada hasil perdagangan biji timah. Baik, perdagangan biji timah dijalankan di bawah pengawasan pembesar Melayu sebagai pemilik lombong yang membekalkan semua keperluan perbelanjaan. Okay. Terdapat satu surat yang punca kuasa daripada Sultan. Contohnya yang membenarkan pembesar-pembesar Melayu. Contohnya salah seorang pembesar iaitu Cik Long Jaafar. Cik Long Jaafar telah membuka sebuah daripada jajahan di negeri Perak yang dinamakan Larut, dan segala sungai-sungai yang dijadikan lombong biji timah. Segala pekerjaan itu telah dibuat dengan usaha dan belanjanya sendiri. Oleh itu, dengan sukacitanya Beta menyerahkan jajahan Larut kepadanya dan anak cucunya bolehlah menerima jajahan itu seperti hak miliknya. Itu salah satu surat yang dikeluarkan oleh Sultan yang memberikan kawasan Larut kepada pembesar Melayu iaitu Cik Long Jaafar.
Seterusnya kita tengok perlombongan biji timah pada abad yang ke-16 dan abad yang ke-17. Baik, Perak terkenal dengan hasil biji timah sejak zaman Kesultanan Perak. Perlombongan tertumpu di sepanjang Sungai Perak dan anak sungai di daerah sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Pada tahun 1616, biji timah mula dilombong di Manjung dan di Berwas, Perak. Perak merupakan pelabuhan utama yang menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi oleh pedagang, terutamanya pedagang yang datang daripada Portugis. Kekayaan dan kemakmuran Perak menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungan pada abad yang ke-16 dan juga abad yang ke-17. Tengok di situ, apabila negeri kita kaya, mulalah kuasa luar menjadikan negeri kita sebagai negeri naungan mereka. Dan Perak menggunakan biji timah yang ada banyak di negeri mereka sebagai bahan bernilai untuk mendapatkan perlindungan daripada British yang berada di Melaka bagi membebaskan negeri Perak daripada naungan British. Seterusnya kita tengok perlombongan biji timah pada abad yang ke-18. Pada abad yang ke-18 di negeri Perak. Pada pertengahan abad yang ke-18, biji timah dikeluarkan oleh pelombong kecil Melayu di kawasan Larut, seperti di Kerian, di Kurau, di Larut, di Terung dan juga di Berwas. Sultan Perak iaitu Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah telah memeterai perjanjian menjual biji timah dengan Belanda yang berada di Melaka. Baik. Dan pada akhir abad yang ke-18, pengeluaran biji timah Perak merosot akibat daripada penyeludupan biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Baik, seterusnya kita tengok perlombongan biji timah pada abad yang ke-18 bagi negeri Selangor. Kekayaan biji timah di Kuala Sungai Selangor menarik ramai pedagang luar untuk datang ke Kuala Selangor. Pada tahun 1790, Sultan Ibrahim dan Belanda telah menandatangani perjanjian menjual hasil biji timah kepada Belanda. Baik, seterusnya perlombongan biji timah pada abad yang ke-19 di negeri Perak. Kita tengok. Perlombongan biji timah di Perak mencapai tahap penting pada tahun 1840, di mana penemuan biji timah di daerah Larut. Antara cerita yang mengatakan penemuan biji timah di daerah Larut ini berkaitan dengan gajah peliharaan Long Jaafar yang telah hilang dan sesat, dan apabila gajah tersebut kembali, terdapat lumpur hitam yang melekat di kaki gajah tersebut, dan gajah tersebut bernama Larut. Itu sebahagian daripada cerita penemuan biji timah di daerah Larut. Baik, dan pembesar Melayu, seterusnya pembesar Melayu Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim telah memajukan perlombongan biji timah di daerah Larut tersebut dengan cara membawa masuk pelombong daripada China. Pelombong daripada China, dan mereka melombong biji timah di kawasan Kelian Pauh dan di Kelian Baru. Baik. Kemudian Ngah Ibrahim menjadikan pelabuhan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan untuk mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang untuk didagangkan. Baik, kemudian perlombongan biji timah di Lembah Kinta, Sultan Ismail memajukan perlombongan baru di Lembah Kinta dan muncul bandar Papan dan juga bandar Pengkalan Peguk. Baik, seterusnya kesan daripada perkembangan perlombongan biji timah itu, aktiviti perlombongan menyebabkan munculnya bandar-bandar baru. Antara bandar yang wujudnya ialah seperti bandar Gopeng, bandar Ipoh, bandar Batu Gajah dan juga Kampar.
pada akhir abad ke-9 lah, Lembah Kinta muncul sebagai pengeluar utama biji timah di dunia. Seterusnya kita tengok pelombongan biji timah pada abad yang ke-19 di negeri Selangor. Antara kawasan-kawasan negeri Selangor yang kaya dengan biji timah ni seperti di Jukra, di Kuala Lumpur dan juga di Lukut. Kita tengok di Jukra terlebih dahulu. Di Jukra, Sultan Selangor iaitu Sultan Abdul Samad menjadikan Jukra di daerah Langat sebagai pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. Jukra memainkan peranan penting sebelum pusat pentadbiran kerajaan berpindah ke Kelang, di mana Jukra menjadi pusat pengutipan cukai timah, cukai biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Langat untuk dibawa ke pelabuhan di Melaka. Seterusnya di Kuala Lumpur menjelang tahun 1860, Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting di negeri Selangor. Biji timah berjaya di Lombong, di Ampang, Kuala Sungai yang menjadi pertemuan di antara Sungai Kelang dan Sungai Lumpur dijadikan pengkalan untuk mengangkut biji timah. Kejayaan tersebut mendorong ramai penduduk orang Melayu dan juga Cina mendirikan tempat tinggal di kawasan pertemuan di antara Sungai Kelang dengan Sungai Kuala Lumpur tadi, dan sehingga sekarang kawasan tersebut dikenali sebagai Kuala Lumpur. Baik, kemudian di Selangor iaitu di daerah Lukut. Lukut merupakan wilayah Kesultanan Selangor. Pelombongan biji timah di Lukut maju mula diusahakan oleh Raja Busu yang membawa masuk pelombong daripada China. Pada tahun 1830, selepas kemangkatan Raja Busu, digantikan pula oleh Raja Jumaat, yang di mana Raja Jumaat ini berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah yang terkenal. Pada tahun 1880, Lukut diserahkan kepada daerah Sungai Ujong di Negeri Sembilan, dan melalui perundingan antara Sultan Selangor bersama-sama dengan pemerintah Sungai Ujong, dan sebagai tukar gantinya Kajang, Semenyih dan juga Beranang yang sebelumnya berada di bawah Sungai Ujong, di bawah kawasan Sungai Ujong, diserahkan dan menjadi sebahagian daripada wilayah Kesultanan Selangor. Baik, seterusnya kita tengok kekayaan hasil emas. Perlombongan emas di negeri-negeri Melayu bertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terdiri daripada negeri Pahang. Boleh tengok dalam buku tab muka surat 62, kawasan terdapat peta kawasan Belorek di kawasan tengah-tengah itu adalah kawasan perlombongan kawasan perlombongan emas, kawasan perlombongan emas yang dikenali sebagai jalur emas. Jalur emas di negeri Pahang ini meliputi kawasan perlombongan di Raut dengan keluasan 14,000 batu persegi. Kawasan di Raut itu juga adalah mengikut sejarahnya adalah merujuk kepada segenggam emas ataupun seraut emas. Sejarah nama asal-usul Raut. Mengikut rekod negara China, rekod daripada kerajaan China, emas telah menjadi ekspor utama Pahang sejak abad yang ke-13. Menurut catatan Portugis pula, pada abad yang ke-16, emas yang dihasilkan di negeri Pahang telah diperdagangkan di Melaka. Sultan Pahang juga telah menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain, menunjukkan banyaknya emas yang ada di negeri Pahang. Antara kegunaan emas ini dalam masyarakat Melayu termasuklah dijadikan barang perhiasan. Kemudian pending emas bertatahkan batu permata yang biasanya dipakai oleh kerabat diraja semasa upacara istiadat kebesaran diraja.
Mengikut rekod catatan sumber daripada India mengatakan semenanjung tanah Melayu dikenali sebagai Surwa Bumi yang bermaksud bumi emas. Bermaksud bumi emas. Manakala daripada catatan Yunani pula, iaitu Claudius Ptolemy, dia menulis pada abad yang kedua Masihi, menamakan semenanjung tanah Melayu sebagai Golden Kenis, yang bermaksud semenanjung emas. Baik, seterusnya kita tengok kekayaan, masih lagi berkaitan dengan kekayaan hasil emas. Yang pertama kita tengok dari segi lokasi. Pelombongan emas telah dilakukan di Hulu Pahang, iaitu di sekitar Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan juga Sungai Semantan. Okay. Baik. Kawasan-kawasan penting pelombongan emas yang lain seperti di Rauk, di Tui, di Tersang, di Selising, di Penjung, di Kecau dan juga di Hulu Dong. Kemudian pada abad yang ke-16 dan 17, pelombongan emas dijalankan oleh orang Melayu dan orang asli, dan juga ada juga daripada orang Minangkabau yang menggunakan kaedah mendulang dan juga kaedah melampan. Baik, pada abad yang ke-18, kekayaan emas menarik kehadiran orang Cina daripada Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan datang ke Negeri Pahang untuk melombong emas. Dan orang Cina ini menggunakan kaedah melampan. Pada abad yang ke-19, Sultan Ahmad memberikan konsesi kepada orang Eropah untuk memajukan kegiatan pelombongan emas di negeri Pahang. Pelombong Eropah ini mereka menggunakan kaedah yang lebih maju sedikitlah, iaitu menggunakan kaedah lombong dedah dan juga kaedah lombong bawah tanah. Baik, jadi sebagai kesimpulannya kita mendapati bahawa negeri-negeri Melayu bersekutu ini iaitu Pahang, Selangor, Perak dan juga Negeri Sembilan ini merupakan negeri yang kaya dengan hasil bumi. Kita sewajarnya bersyukur dan menghargai negara kita kerana di negara kita dikurniakan dengan pelbagai kekayaan hasil bumi. Kalau di negeri Pahang kaya dengan emas, kalau di negeri Perak, Selangor dan Negeri Sembilan kaya dengan biji timah. Baik. Kita seharusnya memastikan kekayaan hasil bumi yang ada di negeri-negeri tersebut digunakan untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan juga untuk memakmurkan negara kita. Baik. So, baik. Sampai itu saja kelas kita pada hari ini, di mana kita hanya memfokuskan kepada bab 3, subtopik 3.1, kekayaan hasil bumi yang ada di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.